Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Video kita pada kali ini, saya ingin menyentuh tentang pindaan Perlembagaan Bersatu yang telah diluluskan oleh ROS pada 1 April berkuat kuasa semalam. Di mana ada yang kata, pindaan ini tidak akan dapat memastikan yang ahli-ahli Parlimen Bersatu itu terpaksa mengosongkan kerusi. Tetapi, benarkah demikian? Kita intro dulu! La 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 la. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu, baru-baru ini, Bersatu telah mengadakan satu mesyuarat agung luar biasa mereka, di mana dalam mesyuarat agung tersebut, mereka telah meluluskan pindaan kepada perlembagaan mereka, di mana perlembagaan itu sekarang ini dipinda kepada mana-mana ahli parti yang telah melanggar ketetapan parti, engkar akan arahan parti ataupun arahan pucuk pimpinan parti, mereka akan kehilangan keahlian, gugur keahlian mereka dalam parti secara automatik. Di sini kena jelaskan, kehilangan keahlian ataupun gugur keahlian secara automatik ini tak sama dengan dipecat. Dipecat ini lain tau. Dia buat salah, dihadapkan ke lembaga disiplin dan sebagainya, pupak, ambil tindakan pecat dan itu dinamakan pecat. Tetapi kehilangan keahlian ini ialah bila kau langgar ketetapan parti, bila kau engkar arahan parti, automatik kehilangan keahlian. Jadi, apa pula signifikannya dengan kejadian 6 ekor katak Bersatu yang lompat sokong Perdana Menteri itu? Benda ni ada kaitan dengan Akta Lompat Parti sebenarnya. Di mana Akta Lompat Parti ini jelas mengatakan bahawa mana-mana ahli parlimen, sama ada dia menukar keahlian parti ataupun kehilangan keahliannya melainkan dipecat, maka dia kena mengosongkan kerusi parlimen yang diduduki itu dan PRK akan diadakan. Jadi dalam kes ini, Perlembagaan Bersatu yang dipinda ini akan menyebabkan 6 orang ahli parlimen itu akan kehilangan keahlian mereka. Jadi dia akan trigger Akta Lompat Parti, mereka akan terpaksa mengosongkan kerusi dan PRK akan diadakan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 6 ahli Parlimen Bersatu yang melompat itu kata, oh mereka selamat kerana pindaan ini hanya diluluskan pada 1 April. Mereka telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum itu lagi. Jadi benda itu kata mereka tak terguna pakai kat atas mereka. Soalannya, betul ke macam tu? Jawapannya tuan-tuan sekalian, benda itu ada betul tetapi banyak yang tak betulnya. Maksudnya kat sini tau. Memang betul, Undang-Undang Malaysia ini tidak boleh bersifat retrospektif. Bermaksudnya, kalau undang-undang itu diwartakan pada hari ini sebagai contohnya, pelaksanaannya tidak boleh digunakan secara backdated. Sebagai contoh. Katakanlah, undang-undang untuk mencuri, iaitu undang-undang untuk menghukum pencuri, dia tak wujud selama ini. Baru dipinda pada 1 April 2024. Katakanlah ada seorang pencuri itu. Dia telah mencuri pada 30 Mac tahun 2024. Undang-undang baru wujud 1 April 2024 dan selepas itu dia tak mencuri lagi dah. Maka dia tidak boleh dikenakan hukuman atas mencuri itu kerana dia telah mencuri sebelum undang-undang itu wujud. Tetapi sekiranya kalau orang itu dia mencuri selepas tarikh undang-undang itu diwartakan, iaitu katakanlah pada 13 April tahun 2024 dia mencuri lagi sekali. Masa itu dia akan dikenakan tindakan di bawah undang-undang yang telah diwartakan pada 1 April 2024, iaitu undang-undang untuk menghukum pencuri itu. Faham ya? Benda yang dia buat sebelum tarikh warta tidak boleh dikenakan tindakan. Tapi kalau dia buat juga selepas tarikh warta, maka itulah dia akan dikenakan tindakan. Sama kes dengan ahli-ahli Parlimen Bersatu yang melompat menyokong Perdana Menteri itu. Memang betul, mereka telah menyokong Perdana Menteri sebelum tarikh 1 April tahun 2024. Jadi mereka tidak boleh dihukum berdasarkan perkara yang mereka telah lakukan sebelum itu. Tetapi, kali terakhir saya periksa, sekarang ini dah 3 hari bulan, mereka masih lagi menyokong Perdana Menteri. Mereka masih lagi menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan madani ini. Betul tak? Dan secara asasnya, mereka telah melanggar arahan dan ketetapan parti. Mereka telah engkar arahan pucuk pimpinan parti. Jadi dengan ini, mereka telah melakukan kesalahan di bawah pindaan Perlembagaan Bersatu yang baru ini. Jadi secara asasnya, mereka akan kehilangan keahlian mereka, gugur keahlian mereka secara automatik atas dasar mereka pada 3 April tahun 2024
telah melanggar ketetapan dan arahan parti. Jadi secara asasnya mereka tetap kena juga masalahnya kan. Unless lah tiba-tiba besok katakan mereka berlompat. Mereka kata kami tak jadi dah sokong Perdana Menteri, kami balik untuk sokong Bersatu, nak sokong Perikatan Nasional sebagainya. Yang tu mungkin tidak dikenakan tindakan di bawah perlembagaan yang dipinda ini. Tetapi kalau mereka masih lagi engkar, mereka masih lagi menyokong Perdana Menteri dan enggan untuk berganjak daripada pendirian mereka yang melompat itu, mereka akan dikenakan tindakan. Jadi orang tanya, macam mana ni bang? Sebab adakah Akta Lompat Parti ini akan trigger disebabkan oleh pindaan Perlembagaan Bersatu ini? Jawapannya ya. Ianya akan trigger. Sebab macam saya katakan tadi, Akta Lompat Parti menyatakan bahawa mana-mana ahli parlimen, sama ada dia menukar keahlian parti ataupun dia kehilangan keanggotaannya dalam mana-mana parti yang disertainya itu, melainkan dipecat, dia akan kena kosongkan kerusi, PRK akan diadakan. So dalam kes ini, macam saya katakan tadi, mereka bukan dipecat. Sebaliknya berdasarkan kepada Perlembagaan Bersatu ini, mereka kehilangan keanggotaan mereka dalam Bersatu secara automatik. Dianya akan trigger Akta Lompat Parti. Speaker tidak akan ada pilihan lain melainkan mengarahkan ke 6 ahli parlimen tersebut untuk mengosongkan kursi mereka dalam Dewan Rakyat atas alasan mereka telah melanggar Perlembagaan Parti dan telah trigger Akta Lompat Parti tersebut. Anda kata kalau ada orang nak argue dengan saya benda ini, anda kena ingat, UMNO juga telah meluluskan pindaan yang serupa tak lama dahulu di mana ahli-ahli parlimen UMNO tidak boleh melanggar ketetapan ZMED, tidak boleh melanggar ketetapan pucuk pimpinan tertinggi UMNO, tak boleh langgar arahan parti. Kalau mereka langgar sebagai contohnya menyokong Perikatan Nasional, SNSD dan macam-macam lagi, keahlian, keanggotaan mereka dalam parti akan gugur secara automatik, maka mereka akan terpaksa mengosongkan kerusi. Jadi, anda kata kalau speaker kata, oh kita tak boleh benarkan ahli-ahli parlimen Bersatu ini kosongkan kerusi kerana mereka ini sebenarnya tidak boleh trigger Akta Lompat Parti, maka selepas ini, sekiranya kalau ahli-ahli parlimen UMNO sebagai contohnya, for example Syabuddin Tun Hussein kan contohnya kan, ataupun Ismail Sabri contohnya, mereka bertindak hendak mengalihkan sokongan kepada pembangkang, mengalihkan sokongan kepada Budi Yassin dengan Perikatan Nasional, maka masa itu tak bolehlah speaker minta mereka kosongkan kerusi. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan sekalian? Inilah dia hakikat yang tengah berlaku pada ketika ini. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pindaan Perlembagaan Bersatu ini akan menyaksikan kita berharapan dengan 6 PRK dekat 6 parlimen tersebut. Dan juga jangan dilupakan dekat Adun Selat Kelang. Dekat Dun Selat Kelang pun bakal ada PRK juga. Sebab apa? Sebab Rashid Asari juga sama dengan mereka yang melompat itu telah melanggar arahan parti, ketetapan parti dengan menyatakan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Jadi sekarang ini kita semua berikan tumpuan kepada Tan Sri Johari Abdul iaitu Speaker Dewan. Adakah beliau akan bertindak adil dengan mengarahkan 6 orang ahli parlimen Bersatu itu untuk kosongkan kerusi kerana mereka telah trigger Akta Lompat Parti, ataupun dia akan turn the blind eye, ataupun mungkin akan bersilat sana bersilat sini, tangguh sampai parlimen matang, sudahnya tak boleh kosongkan kerusi. Kalau kosongkan pun tidak akan ada PRK. Kita tengok sekarang ni sebenarnya ya. Tetapi nak tunggu parlimen matang lama lagi tahu. Parlimen hanya akan matang pada tahun 2025. Setahun lebih lagi masalahnya. Dekat tahun 2026 baru matang. Jadi di sini kita nak tengok apa tindakan speaker selepas ini. Dan kita haraplah speaker ni kalau boleh bertindak adil lah. Undang-undang kena adil bagi dua-dua belah pihak. Pelaksanaan undang-undang, penguatkuasaan perlembagaan itu mestilah adil dan dilihat adil. Rakyat memerhati tahu. Rakyat tak bodoh. Bukan ancaman tetapi satu kenyataan. Unless lah kalau mereka beranggapan bahawa oleh kerana kerajaan ini kerajaan mereka, mereka boleh buat sesuka hati mereka, termasuklah tutup semua mata sahaja terhadap perlembagaan yang jelas-jelas sekarang ini sedang di-trigger. Yelah, dah sedia Hamzah kata macam ni kan? Apalah yang kita boleh expect? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.